Bukit sekarang ni banyak keturunan Imam Syafi'i. Ya, bukan tempat sini, tempat lain, tapi tengok macam kat sini ya. Kita ada akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzabal qubur wa qina 'adzabal mahsyar wa qina 'adzabas sirat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah sembahyang pada maghrib berjamaah. Dan kita pula dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seramai-ramai yang penduduk di taman ini, di Korea ini. Ya, walaupun rumah mencakar langit, Allah memilih kita yang boleh datang ke rumah Allah. Dia kalau di bumi Madinah, di Makkahul Mukarramah, kalau azan berkumandang, maka kedai-kedai yang berada di kawasan masjid dia arah tutup. Kalau tidak tutup, mereka akan kena saman dan mereka akan kena sita. Ya, ini di Mekah. Kat negara kita tak adalah kena sita. Ya, tapi itulah yang kadang-kadang kita rasa kecewa, kita rasa sedih macam mana di negara kita bila muazzin melaungkan azan. Ya, dia memanggil umat Islam untuk sembahyang berjamaah. Ada setengah manusia dia masih sibuk lagi dengan urusan-urusan dunia dia. Sibuklah dengan urusan dunia, dengan makan dia, ya, dengan cari duit dia, dengan ha-ha sana, ha-ha sini, hiburan sana, hiburan sini. Mereka tidak mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka lebih mengutamakan dunia daripada mereka. Ingatlah dalam sepotong hadis yang berbunyi, yang bermaksud, ya, dunia itu adalah tipu daya. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Kerana dunialah, sebab dunialah manusia lalai dan mereka lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kau malam ni kita buat kuliah agama. Ya. Penduduk sini memang banyak ni ke ada lagi? Ada lagi kan? Dia kata kita sedih ya. Ya, kita sedih. Itu tanda-tanda kiamat. Betul lah Nabi cakap dah. Bila dunia dekat dengan kiamat, dunia hampir dengan kiamat, rumah Allah dia di bawah, rumah manusia mencakar langit. Satu, dah betul. Yang kedua, bila tanda-tanda kiamat makin dekat, rumah Allah itu penghuninya tak ada. Penghuninya tak ada. Ya. Satu lagi pendapat mengatakan, bila dunia dekat dengan kiamat, rumah Allah itu ada, penghuninya ada. Tetapi mereka tidak menyibuk-nyibukkan dirinya untuk Tuhan dia. Dia sibuk untuk urusan dunia. Ini kata baginda. Yang cakap ni bukan calon-calon orang. Yang cakap ni, yang bagi tahu ni adalah kekasih Allah. Utusan Allah. Ya, utusan Allah di Arash, dalam syurga Allah, dalam kitab Al-Quran, dalam kitab-kitab ulama, semua ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam solat pula, bila kita tak menyebut namanya di tahiyat, ya, masa tahiyat akhir tu, ya, maka batallah solat kita. Ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan, sebelum meneruskan tazkirah pada malam ni, bab bertajuk tentang ilmu. Ain lam mim waw ilmu. Ya. Kalau ruminya I L M U, ilmu. Tapi akhir zaman orang tak boleh nak baca Jawi lah. Berjawi udah, baca Jawi tak boleh. Ya. Tambah pula sekarang, ya, kita Jawi pun orang dah malas nak baca. Kadang belajar pun belajar kitab Rumi. Tuan-tuan, ya, kena belajar lagi kitab Jawi. Itu ulama berpesan dalam kamu selalu baca kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah ubat.
Kalau tuan-tuan sakit, ya, sakit dalaman atau luaran, tak kiralah demam lah sekalipun, ulama beritahu, buka Quran, ambil wuduk, buka Quran, baca Quran. InsyaAllah Allah angkat penyakit. Ni kelebihan kita Al-Quran. Dah banyak dah cerita ni berlaku. Ada seorang anak murid aku, umur dia 50 lebih, tak silap. Dia datang surau naik wheelchair. Tuan-tuan tak naik wheelchair pun, naik wheelchair. Ya, dia sakit urat saraf. Doktor beritahu, kamu hidup lagi 6 bulan. Doktor beritahu, ya, bukan Allah beritahu, doktor beritahu. Ya, tapi orang lebih percaya kan doktor, ya. Bila Allah beritahu dia tak nak percaya, tak nak dengar. Faham? Ya, tambahlah dengan WhatsApp. Tengok dekat WhatsApp, tengok dekat media sosial. Manusia beritahu dia percaya. Ya, bila Al-Quran beritahu, Allah beritahu, Nabi beritahu tak percaya. Tu bagus ni, dah viral lah kata Pak Sumit meninggal dunia. Jangan percaya. Ya, sebab apa ni? Akhir zaman ni adalah akhir zaman ni penuh dengan fitnah. Tuan-tuan, penuh dengan fitnah. Tambah pula Pak Sumit bukan calon-calon orang. Wali Allah, kekasih Allah. Mulutnya suka berzikir, mulutnya suka berselawat. Tolong buka Al-Quran. Apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Siapa yang selalu menyebut aku, sesiapa yang selalu panggil aku sebut dia, aku panggil dia. Tuan-tuan, nak mudah urusan, selesai masalah, mulut ni jangan lupa untuk menyebut nama-nama Allah. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Afdal zikir adalah la ilaha illallah. Barang hilang, banyak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Balik barang tu, Allah hantar balik. Bini lari, banyak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Balik bini. Pasal bini aku tak lari, kan? Lari lah kau, aku sebut banyak ni, balik dia. Suami lari, baca ni banyak-banyak, balik suami. Ya, siapa menyebut nama-nama Allah, siapa menyebut nama-nama Allah, kalam-kalam Allah. Baiklah, sebelum meneruskan tazkirah pada malam ni bab tentang ilmu, ingin ta'aruf dalam Islam agar tuan-tuan kenal siapa yang bercakap ni. Ada yang kenal lah, ada yang tak kenal lah. Nama aku Nahar Afandi bin Ghazali. Adik-beradik dengan Ustaz Ahmad Rizal. Abang aku alim, dia mengaji di Mekah. Aku tak alim, tuan-tuan, aku bodoh, aku tukar masa rumput je. Ya, tuan-tuan dah jemput tu, aku datang lah. Tuan-tuan, umur aku rahsia, tak payah tahu, tengok pada muka pun tahu dah. Ya, tengok pada uban pun dah tahu berapa umur aku, tuan-tuan. Anak aku 12 orang. Ni anak aku, bukan cucu aku, jangan silap faham. Ya, anak aku yang nombor 11. Anak aku 12 orang. Ada seorang lagi kat rumah, umur setahun lebih. Bini aku pun tak payah tahu, berapa nak tahu bini aku, tak payah. Ya, nak tahu kan jumpa je kat luar. Tinggal di madrasah sama dengan Ustaz Nizam, rumah dekat sebelah lah. Tapi kami jangan jumpa, masing-masing sibuk dengan berdakwah, cari dana sekolah. Abang aku sekarang di Terengganu, berdakwah di Terengganu. Kami tinggal di madrasah, adik-beradik 12 orang juga. Yang menguruskan madrasah, adik-beradik, laki perempuan, termasuklah anak-anak saudara yang mengaji di Mesir, mengaji di Yaman, mengaji di Pakistan, mengaji di Afrika. Sama-samalah menguruskan tentang madrasah kami ini. Ada anak yatim, ada anak luar nikah kami berjaga, kami bela daripada baby, dah besar dah. Umur besar-besar 12 tahun, 16 tahun, ada kami nikahkan dengan pelajar kat situ. Ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh roger-roger dengan aku. Ada 8 orang, umur 72. 72 lah tuan-tuan, ya. Bukannya 27, 72. Tak apalah, jadi kawan untuk bangun sembahyang tahajud, tolong buatkan air kopi, ya. Tolong kawan-kawan dengan kita baca Quran, tuan-tuan. Dan sekolah kami ni ada orang gila. Kami dah jaga orang gila. Dulu bapak aku ni, pengasasnya bapak aku almarhum Ustaz Ghazali Mihaji Hasbullah. Dia dulu sebelum dia buka madrasah, dia kerja di bawah JAIS. Bila dia berhenti daripada JAIS, daripada Jabatan Agama Islam, dia buka madrasah. Dia dengan mak aku menguruskan madrasah dia, daripada hutan sampai jadi satu kampung. Dia ada sekolah, ada masjid, ada dewan makan, ada rumah anak yatim, rumah ibu tunggal, rumah orang tak siuman, dah lengkap semua dah. Jadi anak, bila mak bapak kami dah tak ada, dah bertemu dengan Allah, mereka tinggal di alam barzah, maka anak-anak yang meneruskan tentang Madrasah Darul Atiq. Madrasah Darul Atiq ni di Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor. Perjalanan daripada sini lebih kurang dalam 88 kilo, tuan-tuan, ya. Baiklah, itu tentang latar belakang tentang madrasah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi yang berbunyi, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis ni masyhur.
di mana-mana surau masjid, di mana-mana asatizah, di mana-mana ulama-ulama selalu menyebutkan tentang bab menuntut ilmu. Fardu ke atas lelaki dan perempuan menuntut ilmu. Ini bab tentang ilmu. Ain lam mim waw ilmu. Ilmu ni penting. Ilmu dan adab ni penting. Bila ilmu tak ada, dia bertindak dan dia bercakap mengikut nafsu. Tengok baru-baru ni, mana punya ustazah, mana punya ustaz, ya, mengkondem-kondem tentang hukum Allah. Ya, mengatakan suami dayus, bapa dayus, abang dayus, hantar bini beranak ke hospital, doktor lelaki sambut. Lepas tu kena belajar ikut hukum. Kita ni jangan ikut logik akal, kita kena ikut hukum. Macam tu lah tuan-tuan. Macam nikah online lah. Nikah online dalam kitab tak sebut. Tak ada nikah online, tak ada tuan-tuan. Tapi bila berlakunya manusia di bumi Allah, berlaku maslahat. Maslahat ni tujuan. Bila berlaku masalah dalam kitab dia panggil furu'il masail, cabang-cabang masalah, maka berlakulah tentang hukum. Yang dua. Lepas tu nak bercakap jangan ikut nafsu, nak bercakap jangan ikut logik akal. Macam babi lah. Babi tak boleh makan. Tak boleh makan babi, tak boleh. Tapi bila dah sesat, makanan dah tak ada, dah lapar, mati, kalau tak makan mati, baru boleh makan babi. Itu pun jangan tunggu babi, tunggu dulu binatang lain. Kancil, biva, maivi, tuan-tuan, ya. Nak tahu makan babi tak boleh, tuan-tuan. Itu pun bila dah jumpa binatang najis mukhaladzah, ulama bagi tahu nak makan sekadar untuk kamu hidup, untuk kamu berjalan, supaya kamu boleh keluar daripada tempat yang kamu sesat. Yang dua, ni hukum fiqh. Faqih, fiqh, makna fiqh dia kepahaman. Ni mana fiqh? Terpecah, terbahagi, dua zumrah, dua bahagian. Taklifinya, wadainya. Taklifi wajib, haram, harus, batal, sunat, makruh. Dia pecah sini. Wadainya mani'ul hukum, mani'ul asbab. Dia ada musyaqqah, dia ada darurah, dia ada rukhsah dekat situ. Mani' cakap Arab. Mani' ni maknanya tegahan. Lepas itu kena belajar sikit dalam tentang bahasa Arab. Lepas itu sembahyang dia ada tafahum. Tafahum tu dia faham apa yang dia baca. Ni tak ada bahasa Arab yang tahu ene, ente, unte, kude, kurme. Itu yang Pak Arab dia tanya ma ismu yahi, ma ismu yahi. Dia dah jawab no smoke. Ma ismu siapa nama awak? No smoke tu rokok tak ada. Sebab tu kena tahu bahasa Arab tuan-tuan. Sebab dalam semayang dia ada tafahum, dia ada tadabbur, dia ada tazakul. Ni dalam solat. Baiklah, tentang ilmu. Ilmu ni cukup penting. Cukup penting berilmu. Ini berlaku satu kisah pada zaman Aulia. Seorang pemuda ni suka menuntut ilmu. Dia rajin menuntut ilmu. Macam tuan-tuan lah, rajin menuntut ilmu. Ya? Tapi orang dulu lain. Orang dulu menuntut ilmu, anak murid bawa kitab, guru tak bawa kitab. Guru dulu dia punya ilmu di dalam dada. Sekarang terbalik, guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Selamba je. Anak murid sekarang ni banyak keturunan Imam Syafi'i. Ya, bukan tempat sini, tempat lain, tapi tengok macam kat sini ya. Ini tanda akhir zaman, tuan-tuan. Itu pentingnya buku catatan. Ya, pentingnya dalam kitab dia panggil dobek. Kitab tu didobek-dobek tepi tu buat catatan. Sebab itu pentingnya bila kita belajar, ya, kita ada sanad, kita ada guru. Jangan belajar ikut suka kita, main cedok sana, cedok sini. Sebab dari itu ulama berpesan bab tentang pengubatan ruqyah. Kalau sesiapa membeli kitab-kitab di luar, membeli buku-buku di luar, dia beramal tanpa guru, maka dia diikuti, maka dia di-follow oleh jin-jin sampai ke rumah dia. Sebab itu tuan-tuan, tentang beli kitab apa-apa, kalau tuan-tuan nak setakat nak baca je, ulama kata tak apa. Tetapi jangan sekali-kali nak beramal apa isi kandungan dalam kitab itu tanpa ijazah, tanpa belajar daripada guru. Pentingnya guru, tuan-tuan. Macam kita kenal Tuhan daripada guru. Dia ada bab iman, ada banyak bab iman. Iman taklid, iman ilmu, iman ainul yakin, iman hakul yakin, iman kamalul yakin. Dia banyak bab tentang ilmu. Lepas itu tengoklah, kita ni iman taklid ke iman ilmu? Iman taklid ni iman ikut-ikut. Ni iman taklid.
Sampai dia Mekah pakai serban, dia pakai serban sebab ikut orang pakai serban. Sampai dia Mekah, orang semua ada tasbih picit, dia ada tasbih picit. Ini iman taklid, ikut orang. Kalau dia sebenarnya beriman kepada Allah, sebenarnya bertawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah, istiqamah beramal kerana Allah, di mana-manalah dia tetap mengikut sunnah Nabi. Di mana-manalah dia tak malu nak menggunakan tasbih. Tuan-tuan. Di Mekah rajin tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Beli buah kurma minta kapal Arab. Syekh. 40 riyal. La. 30 riyal. Alhamdulillah dapat 30 riyal. Alhamdulillah. Pak Arab tak bagi kurang, ya. Masya-Allah. Dekat sini berani bawa tasbih 10 kilo, pergi pejabat, pergi Tesco, tengok orang badminton tasbih. Alhamdulillah. Allahu akbar, masya-Allah. Ada orang buka aurat dalam ni, masya-Allah. Tuan-tuan, mulut ni kalau suka berzikir, tuan-tuan, nanti mati tengah berzikir, berhadis sahih. Ini hadis sahih. Tuan-tuan, Nabi cakap dah, siapa hidupnya suka menyebut nama Allah, nanti mati menyebut nama Allah. Siapa hidupnya sibuk, suka mengumpat, nanti mati tengah mengumpat, tengah buat dosa, ngatur orang. Siapa hidupnya, jika perempuan itu derhaka dengan suaminya, menyusahkan suami, maki suaminya, nanti mati tengah derhaka dengan suaminya. Ini Nabi cakap. Sebab itu yang mati bighairi hisab, yang mati bila sebut Allah, la ilaha illallah, 1000 seorang. Bukan aku cakap ni, ada dalam kitab Risalah Tauhid. Tuan-tuan, balas kisah tentang pemuda muntah ilmu ni. Dia rajin muntah ilmu. Tapi bila dia dalam perjalanan muntah ilmu, aku tak ada air ke ni? Air minum tak ada? Minta satu ni. Ni ada ni, anak aku main. Minta satu untuk aku. Bawa balik Mekah ni, tuan-tuan, batuk dosa banyak, tuan-tuan. Dekat Mekah tak ada benda haram. Tengok puha perempuan tak ada, puha amoy tak ada, puha bangla tak ada. Balik sini sampai airport je nampak puha. Tu yang banyak batuk, tuan-tuan. Sebab Rasulullah beritahu dah, ulama beritahu dah, apabila kamu diberikan penyakit, itu tanda Allah sayang kat kamu, Allah nak angkat, Allah nak kifarah, Allah nak angkat dosa-dosa kamu. Jadi bila berdapat penyakit, redha. Sebut Alhamdulillah. Dapat kecil manis, Alhamdulillah. Dapat darah tinggi, Alhamdulillah. Tapi doa minta kecil manis, haram, tak boleh. Bini marah suami. Balik lambat bang. Alhamdulillah. Jangan marah bini. Dia marah lagi. Allahu akbar. Dia marah lagi. Lari, duduk luar. Duduk dia diam. Duduk tepi terpelak tu, zikir. Ni berlaku pada zaman Aulia, seorang pemuda yang soleh. Pemuda soleh. Soleh ni cakap Arab, orang baik Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau nak pergi menuntut ilmu, dia pasti lalu rumah pelacur. Bagi tuan-tuan nak datang masjid, ada lalu lorong pelacur, ada lalu lorong pondan, ada. Mana ada? Masa tuan-tuan tak digoda. Ingatlah pejuang-pejuang Islam ni, dia pasti dapat ujian. Imam Syafi'i cakap dah, apabila kamu buat kerja Nabi, kamu mendapat celaan daripada manusia, itu tandanya Allah redha yang kamu buat, yang kamu lakukan. Tuan-tuan, tengoklah baginda sampaikan Islam, orang nak bunuh dia, baginda sampaikan Islam, orang sekat makanan, baginda sampaikan Islam, orang tarik baju baginda koyak, baginda sampaikan Islam, orang baling batu berdarah. Tuan-tuan, ustaz sekarang termasuk oleh aku sendiri, sampaikan Islam, sampaikan hukum Allah, orang tak baling batu, orang baling dengan duit. Mana ni bagi duit kan? Bagi duit macam mana? Bagi. Bagi, berapa? 500, 1000, berapa orang bagi, ambil. Harus menerima, tak kira lah penceramah ke, menguruskan masjid ke, muazzin ke, tok siyak ke, imam ke, siapa menguruskan rumah Allah, harus menerima. Buka dalam kitab zakat. Boleh menetapkan apabila dia mengeluarkan modal.
Tapi bila dia menetapkan, maka dia tidak dapat habuan dekat negeri akhirat, dia sudah dapat habuan, hadiah, upah dekat dunia. Ya, ni hukum ni hukum fikih ni. Ya, lepas tu kalau pakai tasbih, harus pakai tasbih. Sunat pakai tasbih. Apabila ada tasbih, kita boleh menyebut nama Allah. Sunat. Tuan-tuan. Itu sunat. Ni hukum fiqh. Hukum fiqh ni semua harus. Berbeza babi. Babi ni haram mutlak. Ya. Tuan-tuan. Jatuh wajib pula. Dia ada daripada harus, sunat, wajib. Ni hukum fiqh, tuan-tuan. Bila cerita pemuda tadi, pemuda yang soleh. Bila nak menuntut ilmu, pasti dia lalu rumah pelacur bangsawan, pelacur kaya. Dia punya katil pun disaluk daripada emas. Bukan macam katil kita tu, hutang dengan kedai perabot. Katil dah hancur, dah nak rapak lah. Hutang tak habis bayar kan. Jangan banyak hutang. Siapa banyak hutang, hidup tak senang. Siapa banyak hutang, hidup susah. Siapa banyak hutang, nanti kalau mati belum selesai hutang, susah nanti dekat negeri akhirat. Ya. Kadang orang tanya, ustaz, macam mana orang nak pergi haji masih ada hutang? Boleh nak pergi haji selagi dia punya hutang itu memang dia penghutang dengan pemberi hutang, dia ada penangguhannya. Tu hukum, tuan-tuan. Ya, ini bab segi hutang, tuan-tuan. Tapi siapa yang meminjam dia, berhutang dengan dia, ya, dalam hati hendaklah dia bagi tahu awal-awal, kata ulama, aku halalkan. Ya, aku halalkan. Bukan apa, bila dia tak boleh nak bayar, nanti dekat negeri akhirat sangkut. Kita lagi selangkah nak masuk syurga, jadi lambat nak masuk syurga. Tuan-tuan, ya. Baiklah cerita pemuda yang soleh ni. Bertanya risau, 1 jam berhenti sebab pembayaran 1 jam, ya. Ustaz minta duit, tak ada, aku tak minta duit. Tuan-tuan nak bagi ya, tak nak bagi sudah. Elok bagi, itu je. Selalunya orang Putrajaya ni kaya-kaya. Ya, kaya-kaya, tengok kaya-kaya ni, tuan-tuan. Ya, jam mahal, ya, handphone mahal, ya, jubah mahal, tuan-tuan. Ya, motor mahal, tuan-tuan. Dia nak menuntut ilmu, dia pasti lalu rumah pelacur. Bila satu hari dia lalu, rupanya pelacur ni memang suka dengan dia. Pelacur ni memang jatuh cinta dengan dia. Satu hari bila dia lalu rumah pelacur ni tahan. Wanita yang menjual tubuh ni dia tahan. Wahai pemuda, aku nak minta tolong dengan kau, tolong angkat barang dalam rumah aku. Mana tahu tuan-tuan nanti balik surau ada perempuan tahan. Tahan bang, boleh tolong tak bang, hantar saya je pergi Sungai Besi. Tolonglah bang. Ya, seksi ke tu? Tolonglah bang. Habis lah. Jangan main orang perempuan ni, suara dia bahaya. Dia tak kuat, angkat besi tak kuat, lumba basikal kalah, semua kalah. Main panah tertembak tempat lain. Macam orang lelaki ni kuat. Betul orang perempuan tak boleh jadi ketua. Orang perempuan tak boleh jadi mufti, tak boleh jadi sultan. Tak boleh. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Orang perempuan tak boleh azan dekat surau masjid, tak boleh. Kalau boleh suruh dia azan isyak, tengok satu flat turun, tengok kata dia. Yang kecil manis, yang sakit gout, yang stroke pun turun. Tuan-tuan tengok tak percaya. Orang perempuan tak boleh, Nabi tak bagi. Suara dia menarik perhatian. Betul, orang perempuan senang kalau dia nak minta suaminya selalu berada di rumah, suaminya jadi suami yang baik, suami yang penyayang. Dia kena main peranan dalam rumah. Pertama sekali ulama cakap apa? Dia panggil suaminya dengan nada, dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan sebaik-baik mungkin. Ulama bagi tahu macam tu. Tapi tengoklah akhir zaman orang perempuan, masa baru nikah, panggil suami daddy, baby. Marah panggil babi, ya. Masa baru nikah ke main. Masa baru nikah. Kita ni tuan-tuan, kalau kita buka kitab bab sunnah, kita ni ikut sunnah masa baru nikah, Masa kita baru nikah, kita ikut sunnah betul. Dengan cara beradabnya, dengan cara doanya, dengan cara makannya, dengan cara suapnya, dengan cara peluk dengan bini, semua ikut sunnah. Mandi pun sama, makan sama, tidur sama.
Bila dah makin lama dah beranak dah apa? Tak, sunnah Nabi satu dah tak buat. Tuan-tuan. Makan sama sunnah, suap sunnah, tuan-tuan. Utamakanlah sejarah baginda dengan sahabat. Nabi suap mulut sahabat makan. Tuan-tuan. Nabi baring atas perut sahabat. Kita ada baring lagi kat perut bini sekarang, ada baring. Kalau baring bini kata buang terbiat lah, tuan-tuan. Kita baring masa baru nikah lah, tuan-tuan. Imam pernah baring dengan dekat perut pengurusi sini, pernah? Kalau baring orang kata gay lah, tuan-tuan. Nanti itu yang jemaah tabligh buat, tuan-tuan. Jemaah tabligh buat tu nak ikut sunnah Nabi ni lah. Kita nak semayang macam Nabi tak kuat, tuan-tuan. Nak semayang sambil begak kaki tak kuat. Kita buat yang mana yang kita mampu lah, tuan-tuan. Yang mana yang kita mampu, tuan-tuan. Buat mana yang termampu. Sunnah Nabi ni banyak, bukannya puluh ribu sunnah Nabi, tuan-tuan. Beramal dengan sunnah Nabi. Satu lagi suami ni, kalau dia nak tegur bini, ulama' beritahu, nak tegur bini tak boleh tegur depan anak, tak boleh. Nak tegur bini depan mak mentua, bapak mentua, tak boleh. Nak tegur bini depan kawan-kawan, tak boleh. Nak tegur bini dekat halayak ramai, tak boleh. Ulama' beritahu, kamu nak tegur isteri kamu bawa lah dia berjalan tempat mana yang sesuai, ajak dia makan, nasihatkan dia. Ini yang paling terbaik. Sebab orang perempuan ni dia sensitif, tuan-tuan. Tak kira lah perempuan mana, tuan-tuan, ya. Dia sensitif pun dia, suka menjerit pun dia. Orang perempuan, ya. Mana-mana perempuan memang suka menjerit. Tuan-tuan tengok kat kampung, nenek dengan atuk siapa suka jerit? Nenek lah. Atuk diam je, nenek yang menjerit, tuan-tuan. Baiklah, kisah pemuda ni. Bila dia dipanggil oleh wanita yang menjual tubuh ni, kata wanita ni, tolong masuk dalam rumah aku boleh? Tolong angkat barang. Kata pemuda ni, boleh insyaAllah. Tapi dengan syarat, jangan kau kunci pintu, jangan kau kunci tingkap. Pemuda ni masuk lah. Bila pemuda ni masuk, bila dia masuk je, perempuan ni kunci pintu, kunci tingkap. Dah kunci pintu, kunci tingkap, perempuan ni telanjang bulat. Jangan dia bayang-bayang, dibalik belakang. Ya. Betul kalau dapat hukum telanjang, anak mandi dengan bapak telanjang, anak telanjang, anak tu belum memayis, maka hukumnya harus, boleh. Tapi kalau anak besar-besar ni mandi dengan bapak telanjang, tak boleh. Sebab dia dah kenal binatang apa tergantung kat bapak tu, tak boleh. Ni hukum fiqh, tuan-tuan. Ya, kena faham, tuan-tuan. Ada setengah bapak ni mandi dengan anak selama telanjang, ya. Anak boleh jentik, tak boleh, haram. Ya, lepas tu aurat bapak dengan anak lain. Aurat anak dengan bapak lain. Aurat isteri dengan suami tak ada istilah aurat. Suami dengan isteri tak ada istilah aurat. Lepas tu tuan-tuan buka bab tentang nikah kahwin. Bila bapak ni dia bercerai mati atau bercerai hidup dengan isterinya, maka dia tak ada bini, hidup di sebatang kara, anak pun duduk tempat lain. Ulama' bagi tahu, kalau bapak ni nak nikah, bapak ni tak ada duit, anak ni kena usaha carikan duit untuk bapak ni nikah. Kalau anak ni tak usaha carikan duit, maka anak ni anak derhaka, kata ulama'. Kenapa? Sebab bapak ni bila dia hidup seorang-seorang, bila dia sakit, tak ada siapa nak uruskan tentang sakit dia. Bila dia sakit, bila orang lain jaga, ada istilah aurat ke atas dia. Bila dia ada isteri, bila dia sakit, kencing dia ke, berak dia ke, bila ada isteri, maka kata ulama' tidak ada masalah yang nak menguruskan tentang dia sakit, makan minum dia, tentang kemaluan dia. Betul kena, ya, lepas tu kena bernikah. Siapa yang belum nikah, kena nikah lah. Bila dia sebelum dia bernikah, dia sembahyang, pahala dia kurang. Bila dia sudah bernikah, pahala dia lebih. Ini kelebihan bernikah. Kalau bini seorang, sembahyang 1 rakaat diganda 70. Kalau bini seorang. Kalau bini 2, 1 rakaat 140. Tuan-tuan pilih, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang lelaki nak bini lebih? Cuba jawab orang lelaki. Tak berani nak jawab, bini kat belakang, Sebab fitrah memang orang lelaki suka perempuan. Mana-mana, engkau pak imam, engkau ustaz, engkau siapa, engkau orang kaya, engkau orang miskin, memang kau suka perempuan. Sebab itu dalam syurga Allah bagi kita bidadari. Bidadari dalam syurga Allah ni tidak pernah disentuh oleh siapa sekalipun. Ini bidadari dalam syurga Allah. Dia bercakap dengan tuannya. Nanti bila kita masuk dalam syurga Allah, dia bercakap dengan kita, dia panggil kita tuan.
Tuan nak apa? Sekali cakap Tuan, subhanallah. Nampak dalam syurga. Kalau kita balik rumah, bini panggil kita Tuan, seronok tak tuan? Tuan, baru balik surau. Tuan nak makan apa? Allahu Akbar. Tuan penat ni. Tuan duduk sekejap ni Tuan. Seronok tak tuan? Sebab tu kita suka minum kedai mamak. Sebab tu kita suka minum kat kedai-kedai dekat luar. Sebab tu kita suka, kadang kalau musafir kita suka tidur hotel. Kenapa? Layanan di luar istimewa. Layanan di rumah kurang istimewa. Kenapa? Sebab yang ulama' bagi tahu pentingnya ilmu. Kita buka dalam kitab Muhimmah daripada Syekh Daud Al-Fatani. Isteri itu apabila dia menghidangkan minuman, menghidangkan makanan kepada suaminya, dia punya pahala seperti dia berpuasa 1 tahun. Nampak? Dengar ni orang perempuan. Dia pegang tangan suami, gugur dosa dia. Suami pegang tangan isteri, gugur dosa suami. Itu kalau pegang. Kalau cium, selalulah cium bini. Ni tak ada cium malam Jumaat aja. Ya, itu pun sebab ada Jumaat malam Jumaat. Kalau tak ada malam Jumaat langsung tak cium. Cium tuan-tuan, pahala besar. Tapi ada setengah orang perempuan pula, bila suami cium tak suka. Ya, bila suami ajak bersama, banyak no alasan. Suami dah makan ubat kuat, otak jahanam ni. Mata dah merah. Bila suami ajak bersama, banyak alasan. Penat lah, itulah, tadi ada meeting lah. Kalau suami ajak bersama, saja dia buat lambat lah, basuh baju lah, basuh pinggan lah, dia sapu rumah. Dah lah suami tertidur. Ingat tu orang perempuan. Orang perempuan ni senang. Orang perempuan ni, dia buat 4 benda, pilihlah syurga mana nak masuk, masuk lah, kata baginda. Pertama, dia jaga sembahyang dengan sempurna. Lepas tu sembahyang dah belajar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam mana kau lihat aku sembahyang, kata baginda. Sembahyang kena belajar. Bukan sembahyang wajib pakai telekung. Sembahyang wajib tutup aurat. Di mana-mana kena sembahyang. Lepas tu perempuan, tapi perempuan ada cuti sembahyang. Lelaki tak ada cuti. Dengar ni bro. Kadang ajak sembahyang, anak uzur, cantik makan kau uzur. Buka dalam kitab solat. Umur 7 tahun, solat dengan puasa lain. Umur 7 tahun, kanak-kanak berumur 7 tahun, apa kata baginda? Buka kitab solat. Umur 7 tahun, suruh anak kamu semayang. Nabi cakap, suruh anak kamu semayang. Tapi dia tak wajib semayang. Suruh anak kita semayang. Bila umur 10 tahun, dia tak mau semayang. Kata baginda, kata ulama', rotanlah dia, rotan besar ni, rotan di tapak kaki. Tapi cara rotan macam ni. Anda faham? Ya. Kalau besar ni tak semayang, hampak dengan tiang letrek. Ya. Ni bab semayang. Semayang tak boleh main. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dihumban dalam neraka saqar? Lam nakum minal musallin. Kami dihumban dalam neraka saqar sebab kami tak semayang. Kami meringankan semayang. Azan berkumandang, kami sibuk dengan hal-hal keduniaan kami. Dan Al-Quran apa kata Allah lagi? Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang semayang. Rugilah bagi orang yang semayang. Rugi macam mana? Dia semayang, tapi mulut masih jahat. Dia kata ke orang. Orang perempuan ni pula dia semayang, tapi mulut jahat. Ya, dia punya pandangan dia jahat. Kaki dia jahat. Dia masih lagi membuat kemungkaran-kemungkaran yang Allah marah. Tuan-tuan. Baiklah cerita tentang pemuda tadi. Tuan-tuan, ya. Dah 25 minit, tuan-tuan, ya. Aku mengajar senang ya, aku jarang tengok jam sangat. Ya, aku pandu pada orang batuk. Kalau orang tak batuk tu belum sejam. Kalau dah banyak batuk, tak sejam tu, tuan-tuan. Aku dah ceramah 13 tahun. Surau masjid, jabatan kerajaan, lorong-lorong, ya, lorong pelacur, lorong pondan, tuan-tuan, sekolah Juvana, gangster-gangster, tuan-tuan, inilah kerja aku. Ya. Kalau tuan-tuan nak ikut aku boleh. Tapi kena tinggal bini ya. Tinggal bini, ya, musafir, kadang tidur tepi jalan, ya, kadang orang marah, tuan-tuan. Bukan orang marah ya, kadang bini pun marah. Tuan-tuan, ya, ni buat kerja Nabi ni ya, ya. Bila perempuan ni dah telanjang bulat, lelaki ni dia menggeletar. Nampak tuan-tuan? Nampak benda haram, dia menggeletar. Kita nampak orang perempuan buka aurat, ada yang menggeletar. Tuan-tuan, apa yang menggeletar? Benda lain yang menggeletar. Menggeletar dia, menggeletar.
Perempuan ni cakap apa? Wahai pemuda, aku ajak kau sama-sama. Lama dah aku tunggu, lama dah aku idamkan kau, sebab dia suka dengan pemuda ni. Tuan-tuan, pemuda dulu, dia badan diorang dulu sasa sebab diorang menunggang kuda. Termasuklah baginda. Baginda tu buka dalam hadis Sahih Muslim. Baginda ni, Nabi Muhammad SAW, dia punya dada dengan perut seperti ketulan tisu. Itu tandanya badan Nabi ni getak-getak-getak, macam orang main gym. Bukan macam kita, perut boroi. Sama AJK surah dengan penceramah sama kan. Kalau tidur kat rumah bini tak nampak kepala, nampak perut je. Kita ni banyak makan. Pasal akhir zaman ustaz-ustaz cepat mati. Kenapa? Salah AJK surah. AJK surah bagi makan sedap sangat. Itu yang ustaz-ustaz akhir zaman kena kecil manis, darah tinggi, sakit gaut, kena tanya ustaz, datang tak? Anak tak patah, anak kena gaut. Sebab banyak makan. Ada hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Hadis ni kata apa? Apa kata kalam ni? Bila dunia akhir zaman dekat dengan kiamat, ahli ilmu dan penyampai ilmu, perut mereka besar-besar. Bila buka dalam kitab tafsir, apa itu besar-besar? Iaitu mereka banyak makan. Tuan-tuan, macam ni bila belajar tidur, otak baca khutbah tidur. Sebab apa? Banyak makan. Busuk punya orang. Tahu busuk punya orang. Kuliah agama tidur. Khutbah Jumaat tidur. Ustaz mengajar tidur. Yang pelik tengok TV tak tidur, tengok bola tak tidur. Tuan-tuan, bukan orang sini, orang tempat lain. Orang sini semua bagus. Semua bagus. Kalau berani tidur lah, tuan-tuan. Jaranglah laku ceramah orang tidur, jarang, tuan-tuan. Kalau berani tidur lah, tuan-tuan. Pemuda ni geletar. Bila menggeletar, marah perempuan ni. Aku ajak engkau suka-suka, sedap-sedap, engkau menggeletar macam Parkinson pula. Ada satu suara membisik di telinga pemuda ni. Wahai pemuda, engkau masuklah dalam bilik air. Dia masuk dalam bilik air. Nampak ni orang soleh, Allah jaga dia, tuan-tuan. Allah jaga dia, Allah selamatkan dia, tuan-tuan. Lepas tu dalam rahmat lain, istidraj lain. Macam tuan-tuan dalam rahmat. Dalam rahmat ni, ramai-ramai manusia kawasan ni Allah pilih, tuan-tuan. Nampak? Duduk dalam majlis ilmu. Wasa'ah. Siapa duduk dalam majlis ilmu? Wasa'ah. Dia dapat pahala seperti dia sembahyang sunat 1000 tahun. Tuan-tuan. Siapa dapat? Kita dapat. Mak bapak kita dapat di alam barzakh. Mak bapak kita dapat macam mana? Buku catatan amalnya bertambah di alam barzakh. Alam barzakh, kubur tu zahir. Alam barzakh, negeri akhirat. Alam barzakh ada dua negeri. Satu yang bernama Illiyin, satu yang bernama Sijjin. Illiyin tempat yang bahagia, Sijjin tempat yang cilaka. Inilah alam barzakh. Kubur ni, dalam kubur, ular, kalajengking, tikus, makhluk-makhluk dalam kubur tu yang kita tak pernah jumpa masa dekat dunia. Dalam kubur macam-macam binatang ada dalam kubur. Inilah kubur. Di antara binatang yang paling kuat, cepat dia datang kepada si mati, kepada jenazah adalah cacing. Hati-hati bagi pemancing yang mengumpan pakai umpan cacing. Dengar ni bro. Nanti kroni dia datang, mak dia datang, atuk dia datang, cicit dia datang, diserang bagi pemancing yang pakai umpan nak tangkap ikan pakai cacing. Ustaz, kalau macam tu macam mana nak mancing ni pakai cacing? Harus pakai cacing. Bukan hukum fiqah dia. Jangan terus melenting. Faham? Bukan hukum fiqah dia. Harus menggunakan cacing bila ikan itu memang memakan cacing. Tak susah pun, tuan-tuan. Lepas tu melihat perempuan tak haram. Boleh tengok perempuan tak haram. Harus melihat perempuan. Jatuh haram bila datang syahwat. Pemuda ni masuk dalam bilik air. Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, pemuda ni berak. Tahu ke berak, tuan-tuan? Kadang mana tahu dah duduk Putrajaya berak tak tahu. Tu baru ni aku pergi ceramah di satu pejabat. Aku tanya mamak ni, bang, jamban. Tak tahu jamban. Padahal orang Kuala. Tak tahu jamban. Bila aku tanya toilet tahu, jamban dah tahu. Allah, busuk punya orang.
Sedorlah sikit kita ni tuan-tuan. Kita ni asal daripada mana? Dulu mandi air perigi, berak atas batang niok, tuan-tuan. Berak bawah pokok koko dengan nyamuknya banyak, tuan-tuan. Ingat jangan kita lupa diri, tuan-tuan. Lepas tu kalau balik kampung, cuti sekolah ke, balik kenduri kahwin ke apa, tuan-tuan, seboleh-boleh janganlah tidur hotel. Kalau mak kita ada, ayah kita ada, kalau adik keluarga masih ada, kalau ada rumah, tidurlah kat rumah tu ramai-ramai. Itulah masa dulu zaman kanak-kanak kita ramai-ramai dengan akak kita, adik-beradik kita, tuan-tuan. Jangan kita asing-asingkan diri. Masa itulah kita nak berkasih sayang. La yarham wa la yurham. Ni tak ada kadang dia balik kampung hari raya tak nak tidur dengan mak, tidur hotel, tidur homestay. Alasannya sempit. Dulu masa kita kecil-kecil elok je tidur, tuan-tuan. Masa itulah kita nak berkasih sayang, tuan-tuan. Ingatlah, dalam hadis sebut la yarham wa la yurham. Siapa yang mengasihani, dia dikasihani, dia di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bila dia masuk dalam jamban atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia berak. Ada satu suara mengatakan, wahai pemuda, engkau ambil tahi kau ni, kau sapu kat badan kau. Sapu? Dia sapu tahi, dia keluar dari jamban. Keluar. Marahlah perempuan ni. Aku ajak kau sedap-sedap, ajak kau suka-suka, kau sapu tahi binatang tahi ni buat apa? Bodoh lah kau ni. Dia halau pemuda ni. Pemuda ni ambil baju, dia pun keluar, dia pergi tepi sungai, dia mandi apa semua, dia basuh baju dia jemur kejap, ya, tak adalah kering sangat, mana yang sempat, lepas tu dia pakai balik, dah pakai. Dia masuk dalam majlis ilmu masih ada lagi. Tuan-tuan, dia masuk dalam majlis ilmu, dia duduk dekat ujung sana. Ya. Kalau buat menuntut ilmu, lain kali jangan duduk jauh-jauh, faham? Dia duduk depan-depan macam ni. Sebab perihal menuntut ilmu ni, siapa duduk depan ulama, depan guru, pahalanya sebesar gunung Uhud. Siapa duduk jauh-jauh, pahala sebesar telur cicak padan muka. Faham? Nampak bila? Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dalam surah Sajadah. Dia bila nak hati, roh nak keluar, roh akan naik daripada kaki, naik sampai perut. Bila sampai perut berombak. Ni bab mati. Bagi kita semua mati. Yang paling cepat mati yang sanduk kat dinding, cepat mati. Sebab tanda mati dah ada dah. Ulama cakap apa? Bila malaikat maut datang jumpa kita, dia tinggal 4 tanda. Tuan-tuan, ya. Pertama, bila malaikat maut datang jumpa kita, dia luruhkan gigi kita. Siapa gigi dah rongak-rongak tu tanda malaikat maut dah jumpalah kali pertama. Tuan-tuan, ya. Yang kedua, malaikat maut datang jumpa kita, dia rabunkan mata kita. Siapa pakai cermin mata, standby lah. Ya, tuan-tuan. Aku dengan engkau saya, tuan-tuan, nak kerja masa. Ya. Buat kuliah agama tak ada lama, paling lama sejam. Lebih sejam kan tinggal aku seorang lah. Lama, tuan-tuan. Lebih sejam mula. Ya, dia tak ada lama. Ada setengah ustaz kadang aku suka dia ceramah hampir sejam setengah, hampir 2 jam. Ya, tak boleh lah. Ya, tak boleh. Tuan-tuan, dekat luar lain. Di madrasah lain. Madrasah 4 jam tak apa, steady je. Madrasah mengaji 5 jam sini, tukar kitab. Tuan-tuan, kalau kat luar lain, kat luar ni orang banyak penyakit. Ni banyak penyakit ni. Macam mana, darah tinggi, sakit gaut, sakit hati pun ada. Faham ni? Tuan. Ni kat luar banyak penyakit. Tuan-tuan, sebab apa banyak penyakit? Sebab banyak makan. Tuan-tuan, orang dulu kurang penyakit. Dulu bukan kurang penyakit, hospital pun tak banyak. Sebab orang dulu suka puasa. Sama penyakit gastrik. Tuan-tuan nak baik penyakit gastrik, puasa ke? Tuan-tuan, ni tak ada. Lambat makan gastrik. Sebenarnya penyakit gastrik ni, siapa dia rajin berpuasa, dia angkat penyakit gastrik. Tuan-tuan, ini kelebihan puasa. Tuan-tuan, dia dah rasa, dia duduk dalam majlis ilmu. Tok Guru tengah mengajar. Tok Guru dulu semua kasyaf. Tuan-tuan, ya. Tok Guru dulu suka berzikir. Kalau Tok Guru aku, tuan-tuan, kalau anak murid yang jenis suka lia-lia ni, kadang suka mencarut, ya, kadang suka cakap bukan-bukan, dia panggil, nak panggil sini, buka mulut, dia ludah. Poin. Ludah. Air liur Tok Guru ni ubat. Air liur kita boleh berubat. Mana boleh berubat? Air liur kita ni bau candu rokok. Wah, aku rokok ni berani aku benci. Bau biawak rokok ni. Ingat tu tuan-tuan, siapa isap rokok, nak semayang jangan isap rokok. Ya. Kadang-kadang setengah tempat tu surau masjid, dia isap rokok buang ke tepi-tepi surau.
Bila mengotori, bila mencemarkan surau dan masjid, maka hukumnya haram. Ni ingat tu tuan-tuan. Memanglah asal rokok ni dia makruh, dia berbau, tapi bila menyakiti, menyinggung, asapnya menyakiti orang lain, maka haram. Isap rokok sampai menyusahkan bini, minta duit bini, haram. Aku tambah sikit, haram jadah. Wah, dah dia isap rokok, minta duit bini lagi, menyusahkan bini. Akhir zaman, tuan-tuan, ya. Bila dia duduk dalam majlis ilmu, tok guru tengah mengajar, tok guru berhenti mengajar. Kenapa tok guru berhenti mengajar? Tok guru bangun, dia peluk anak murid ini, peluk semua anak murid dia peluk. Dia dah risau dah. Habis tok guru nak peluk aku ni, taik tadi tak bersih ke apa? Tadi aku basuh tak bersih ke taik aku tadi ni? Dia risau, tuan-tuan, ya. Tok guru dulu kasyaf, tuan-tuan, ya. Pertama tok guru aku dulu 3-4 orang kasyaf, tuan-tuan. Kalau anak muridnya tak sembahyang tahajud, dia kena, tuan-tuan, ya. Kami dulu kalau tak sembahyang tahajud, malam tak sembahyang tahajud, kau tak sembahyang tahajud kan, kau tawaf sekarang masjid, tawaf 7 kali tawaf. Pasal orang dulu anak murid ramai dia jadi, dia berjaya sebab tok guru dulu garang. Dulu masa aku belajar dulu, tuan-tuan, tak dapat hafal nahwu saraf, doa, hadis, tangan ni garang. Dia bantai batang ubi. Tunjuk sama bapak, "Bah, ustaz pukul." Kena bantai dengan bapak pula. Bang. Tu jadi orang, tuan, boleh ceramah. Tu orang dulu semua jadi. Tu apa? Orang dulu mak bapak kuat orang agama. Tuan. Orang dulu mak bapak tegih orang agama. Bila maghrib pergi surau. Pergi mengaji nak. Nampak orang dulu, tuan. Subuh bangun sembahyang. Nampak, tuan. Ya, sekarang, tuan. Pergi sekolah, dah makan belum? Belum makan dia. Anak makan mandi, tidur ya. Tuan-tuan, nampak. Semayang utama, tuan-tuan. Dalam rumah, kalau tak ada dalam rumah dia orang tak semayang, seorang cukup. Rumah ni tak berkat. Dia semayang ni bersangkutan dengan bumi. 24 jam bumi berpusing. Tapi ada kedai buka 25 jam. Aku selalu musafir Melaka, Pening, Terengganu, Johor, musafir ceramah. Ada satu kedai dah aku berhenti 25 jam dia buka. Dia lebih pada putaran dunia 24 jam. Surah Al-Fatihah berapa ayat? 7 kan? Sendi tuan-tuan, ada berapa sendi? Sendi tuan-tuan, apa sendi? Jawab, aku tanya, aku jawab. Apa tanya mana? Ya? Ada 17 sendi. Dan 17 sendi, 17 campur ayat surah Al-Fatihah 7, 17 campur 7, 24. Sembahyang 5 waktu, sehari semalam 17 rakaat. 17 rakaat dicampurkan surah Al-Fatihah 7 ayat, 24. Langit 7 petala langit, bumi 7 petala bumi, semua 7. Neraka pintu dia 7. Ini semua sangkut dalam solat. Ini semua sangkut dalam putaran bumi. Bila ramai orang tak semayang, ramai orang tidak menyembah Tuhan dia, maka bumi jalan tak betul. Itu yang gerhana bulan, gerhana matahari. Itu yang banjir, kejap-kejap banjir, kejap-kejap banjir. Sebab bumi jalan tak betul, sebab ramai orang tak semayang. Sebab kita bersangkutan dengan bumi. Kita daripada tanah. Ketika kita mati, masuk dalam tanah. Baik, cerita tentang pemuda tadi. Tentang malaikat dia tak habis. Yang malaikat jumpa kita tinggal 4 tanda. Pertama tadi, digugurkan gigi. Yang kedua, dia labunkan mata. Yang ketiga apa? Diputihkan bulu. Aku dah putih lah, Azad. Baru ni pergi Mekah, Pak Arab. Dia cium macam aku. Nangis-nangis. Ya, kenapa menangis? Aku tanya dia. Pak dia beritahu, baginda ni suka ke uban. Tapi siapa ada uban, jangan cabut. Sekarang pula orang jual di media sosial, siapa ada rambut beruban, janggut beruban, boleh dia hitam. Jangan. Hitam hukumnya haram, tak boleh. Buka dalam kitab fiqh, bila rambut itu putih, janggut itu putih, dia hitam kan, maka haram. Kenapa haram? Ulama kata, sebab pertamanya dia tidak redha atas kehendak Allah. Allah bagi yang kata dalam kitab fiqh mengatakan dia boleh rambut itu putih nak dihitamkan, janggut itu putih nak dihitamkan apabila jika dia nak pergi medan peperangan untuk menggerunkan
tentera musuh. Tu boleh. Ya. Kalau nak diinaikan janggut, boleh. Tuan-tuan, ya. Kena belajarlah tentang hukum fiqh, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita berkat dunia akhirat. Yang keempat, malaikat maut datangnya begitu. Apa lagi? Tadi yang ketiga, sakit yang pertama gugur gigi diluruhkan, kedua mata dirabunkan, ketiga bulu-bulu diputihkan, keempat sakit tulang sendi. Sendi sakit kan? Duduk sekejap dah lenguh, abang daripada bersila dah duduk sempoh. Sakit tu. Sakit tulang sendi, tuan-tuan. Aku ni sebab duduk atas kursi, kalau aku duduk bawah pun sakit, tuan-tuan. Sendi kita sakit. Ya. Senang siapa sendi sakit, lutut sakit, pinggang sakit, baca surah Al-Fil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'qul. Ludah sikit apa tangan. Ulama bagi tahu, tepuk, sapu dekat tempat yang sakit. Insya-Allah sendi-sendi dia kuat. Tuan-tuan, ya. Semua dalam Al-Quran semua ada. Tuan-tuan. Guru ni peluk sini sampai dekat dia. Bila sampai dekat dia, guru tu peluk dia. Peluk, guru dia tak lepas. Guru dia tanya dia, "Wahai pemuda, engkau dapat mana bau ni?" Nampak. Dia pelik tak bau tai aku Kau dapat mana bau ni? Allahu akbar, tak semua orang dapat bau ni. Dari mana kau dapat? Menangis tok guru ni. Aku dapat cerita ni masa umur aku 12 tahun. Aku mengaji di Ma'had Al-Ansar, Batang menyuntik almarhum Ustaz Zakaria Ansari. Kata pemuda ni cerita daripada alif sampai ya. Dia nak digoda oleh wanita bergian-bergian. Lepas tu dia tolak apa semua. Dia pergi tepi sungai, dia mandi. Apa kata tok guru ni? Bau ni berada di kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pergi kubur Nabi, terhidu satu bau yang harum. Kata ulama, Nabi redha kedatangannya. Ya. Sebab baginda ni bersih. Tuan-tuan, baginda ni maksum. Siapa mimpi Nabi, tempat tidur dia wangi. Kesenang mimpi Nabi. Bukan Nabi je lah. Imam Asy-Syafi'i pernah tak kita mimpi. Imam Maliki, Imam Hanafi, Syekh Al-Baghdadi, Syekh Al-Ta'i, Syekh Abdul Al-Mubarak, Azhar Al-Basri, Malik bin Dinar, Uwais Al-Qurni. Pernah tak kita mimpi ulama-ulama tersohor pada zaman dahulu kala, tuan-tuan. Imam Syafi'i ni, tuan-tuan. Imam Syafi'i ni di antara ulama-ulama yang mengekali tentang wudu. Dalam hadis apa? At-tukhuru biftahu salah, kesucian kunci bagi sembahyang. Dia ada wudu dah, dia berwudu lagi. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni, kalau dengar cerita Imam Malik, cerita bab kiamat, cerita bab neraka, cerita bab tentang kubur, dia pengsan. Bila dia pengsan, kawan-kawan dia cakap apa? Ahmad bin Idris, bangunlah. Dia bimbang. Imam Syafi'i ni meninggal. Kita ustaz cerita pasal neraka, cerita pasal kubur, elok tidur. Hati dia bersih sangat. Sama juga anak Nabi Zakaria. Anak Nabi Zakaria ni, Nabi Zakaria kalau nak ceramah, nak mengajar, dia tengok dulu. Ada tak anak dia? Kalau ada anak dia, Nabi Zakaria cerita pasal cerita bab neraka, anak dia pengsan. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan. Orang dulu bersih-bersih, tuan. Itu yang ulama suruh kita masuk tarekat. Ya. Masuk tarekat supaya hati kita ni dibasuh dengan zikir. Ulama cakap apa? Hati kamu kalau tak dibasuh dengan zikir, hati kamu kalau tak dimasuk kalau Allah, hati kamu kalau tidak menyebut nama-nama Allah, hati kamu akan mati. Mati ya. Hati itu gelap. Ikan kalau tak ada air, ikan mati. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir ni maksud, tapi zikir ni orang biasa bawa, tapi zikir ni dia luar biasa. Tuan-tuan, luar biasa. Kalau tuan-tuan tak cari, tuan-tuan amal. Nanti Allah akan buka hijab, tuan-tuan. Allah akan bagi dengar. Pokok-pokok berzikir, tuan-tuan dengar. Kelebihan zikir la ilaha illallah. Kalau dia pendek kan, la huwa illa huwa.
Pendek lagi. La huwa, la huwa, la huwa. Pendek lagi. Lahu, lahu, lahu. Pendek lagi. Hu, hu, hu. Balik rumah bininya lambat balik bang. Hu, hu. Ni kita gila bang. Memang siapa gilakan Allah, dia suka memanggil-manggil Allah. Macam kita, masa kita suka satu benda, suka satu kereta, suka satu motor, kita asyik sebut benda tu ya. Tuan-tuan. Kalau siapa gilakan Tuhan dia, gilakan Allah, akan menyebut nama Allah. Tuan-tuan. Malam-malam sebut. Laki orang semua ni. Laki. Pom-pom laki punya. Gila ni. Repot banyak orang tangkap. Tuan-tuan. Dia dia Allah sini ya. Ya. Kita kena masuk tarekat, ya. Tarekat tu cakap Arab, makna dia perjalanan. Ya, perjalanan menuju untuk membersihkan hati. Macam ni. Perjalanan untuk mendapat ilmu, untuk menuntut ilmu. Baik tuan-tuan, dah sejam belum? Syekh. Sejam belum? Belum ni, ya. Ni baru mukadimah tak cerita pasal ilmu ni tuan. Aku dah cerita pasal ilmu ni, ya. Aku ambil ain je, ya. Ain lam mim waw. Ni baru mukadimah, ya. Ain. Ain adalah illiyin, tempat yang tinggi. Itu orang yang berilmu ni, Allah muliakan hidup dia. Orang berilmu ni duduk di ceruk mana, duduk dalam hutan mana, duduk dalam gua mana, orang pasti cari dia. Ni kelebihan orang berilmu, tuan-tuan. Tapi setengah orang takut nak hantar anak apa Quran. Takut nak hantar anak menuntut ilmu. Nanti tak ada sijil. Nak makan apa? Aku tak ada sijil, tuan-tuan. Kawan-kawan aku ramai tak ada sijil. Sama-sama mengaji. Tuan-tuan. Tapi Allahu Akbar. Semua ada. Kereta ada. Motor ada. Anak ada. Bini ada. Bini pun bukan sikit-sikit. 3 bini. Allah. Ni tak ada sijil, tuan-tuan. 3 bini. Orang ada sijil 1 bini sampai mati. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, Allah bagi tahu dah, tuan-tuan. Tak salah ada sijil, ambillah, tapi jangan bertuhankan sijil. Itu yang salahnya. Ya, sama, tak salah ada bini. Eloklah ada bini. Untuk kawan kita bangun semayang, untuk kawan kita hidup dalam rumah tangga, ada yang temankan kita, sakit pening kita, tak salah. Tapi jangan bertuhankan bini kita. Ada setengah orang bertuhankan bini dia, takut sangat dengan bini, kadang nak pergi surau, tak mau, tak boleh. Yang peliknya pergi surau, tak boleh. Kalau pergi Tesco, boleh. Pergi Maidin, boleh. Jalan-jalan, boleh. Pergi surau, tak boleh. Turun dekat L. Turun pakai lift je pun. Sudah, kau susah pun. Orang kena nak korun. Orang kena korun. Kena korun. Kena. Korun bukan orang Putrajaya, bukan. Korun ni duduk di tanah Arab pada zaman Nabi Musa. Korun ni anak dia dulu susah. Anak dia dulu nak makan, nak menyusu, susah. Bini dia susah. Korun ni dulu malam-malam sembahyang. Allahu Akbar. Berzikir. La huwa illa huwa, la huwa illa huwa. Zikir, wala. Panggil Allah. Bini dia kata, abang, jumpalah Nabi Musa. Minta Nabi Musa doakan supaya hidup kita senang. Kita susah lah bang. Tapi orang lelaki ni kalah dengan perempuan. Ya. Bang. Habis kau imam buat habis. Yang main orang perempuan. Ya. Orang lelaki mana-mana kalah orang perempuan. Termasuk dengar pertama yang cakap pertama. Hebat acara haram. Bini aku panggil, aku balik kan. Yang main orang perempuan. Ya. Orang perempuannya main. Tapi orang perempuan tak boleh jadi mufti. Orang perempuan tak boleh jatuhkan talak. Orang perempuan ni kalau boleh jatuhkan talak, kita semua dah kena cerai. Dengan aku kena cerai. Tu tak boleh. Faham ya? Sebab orang perempuan kebanyakan mereka bertindak mengikut nafsu. Dia tidak bertindak mengikut akal. Ya? Apa itu ketua rumah tangga adalah suami. Suami ketua rumah tangga. Tapi ingat walaupun dia suami, dia bukan kuasa bitu ke atas dia. Ada setengah suami,
Bila isteri salah sikit, dia cop, kau ni ahli neraka. Kau nak masuk neraka apa? Kau tak takut neraka apa? Macam dia penjaga neraka pula suami. Ingat bila isteri tu salah, suami nasihat. Suami ni kena suruh bini ni belajar. Suami ni kena cari guru untuk isteri. Kita kalau tuan-tuan belajar, kalau tuan-tuan sendiri yang belajar, tak lepas. Tak lepas. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu nara, daripada api neraka Allah. Tuan-tuan belajar buat solat, bini tuan-tuan tak belajar, dia tak tahu, tuan-tuan tanggung dosa. Wajib mengajar isteri kita. Kalau suami tak boleh mengajar, suami wajib mencari guru untuk isterinya. Jika suami tidak mencari guru untuk isterinya, ada yang kita pakai, ada kita menghimah, isteri wajib menuntut ilmu. Tetap wajib menuntut ilmu. Dia boleh keluar rumah tanpa izin daripada suaminya untuk menuntut ilmu fardu ain ke atasnya. Tuan-tuan, baiklah tentang illiyin. Aku nak berhenti dah tuan-tuan. Dah 40 minit. Dah 40 minit tuan-tuan. Tengok mata dah kuyu. Kalau tuan-tuan nak baring, baring aku tak marah. Tapi kalau tuan-tuan baring, aku mengajar baring. Illiyin, tempat yang tinggi, tempat yang bahagia. Kita buka dalam kitab Duratul Nasihin, kisah malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Allah Sulaiman, engkau nak kerajaan ke, kau nak harta? Di antara Nabi yang kaya, Nabi Allah Sulaiman. Dia kaya, tuan-tuan. Nabi Allah Sulaiman ni dia kaya. Tapi walaupun dia kaya, mulutnya suka berzikir. Tuan-tuan, mulut suka berzikir. Itu yang kata mak Nabi Allah Sulaiman, wahai anakku yang tercinta, kamu malam-malam kamu kena kurang tidur. Kalau kamu banyak tidur di malam hari, kamu tidak menyebut Tuhan kamu, nanti kamu fakir di negeri akhirat. Fakir itu miskin, tuan-tuan, miskin dekat negeri akhirat. Bila tuan-tuan, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, aku nak tinggalkan satu cerita untuk tuan-tuan. Tak tahu lepas ni aku datang lagi tak kat sini, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini kali pertama dan kali terakhir siapa jemput ustaz ni, tuan-tuan marah-marah tukang jemput, aku cakap, panggil aku cakap lah, tuan-tuan. Ada satu cerita pada zaman Aulia. Lepas ni aku berhenti, tuan-tuan. Kisah seorang pengembala kambing dengan pendeta Yahudi, dengan ulama Yahudi. Pernah dengar cerita ni? Kalau pernah dengar, aku tak cerita, tuan-tuan. Pernah dengar? Tak pernah. Sini pernah dengar? Tak pernah. Kalau senang, kalau sini tak pernah dengar, sini pernah dengar, aku cerita sini aku tak cerita sana, senang tuan-tuan. Apa yang belum dengar aku cerita, yang mana yang belum dengar. Pendeta Yahudi ni, ulama Yahudi ulama Yahudi ni, sebab tu kita jangan ikut cara-cara Yahudi, tuan-tuan. Macam kita nak menyambut hari jadi, nak beli kek, beli tak masalah. Nak beli kek, beli nak beli hadiah, beli Tapi yang ikut cara-cara Yahudi. Nak taruh lilin atas kek, nak buh lilin, jangan. Ini cara orang Majusi. Meniup api, memuliakan api. Itu yang ada orang mau buat konsert, pasang lighter itu. Ini cara orang Majusi, tuan-tuan. Orang Majusi. Ini bukan aku sembang kosong, ini bukan nak sembang kari, ada lagi tak, tuan-tuan. Orang Majusi, orang menyembah api, tuan-tuan. Itu yang pendeta Yahudi ni, ulama Yahudi, dia datang jumpa dengan khalifah ni, sultan. Sultan. Dia bagi tahu dengan sultan, wahai sultan, wahai raja, aku nak berdebat dengan ulama-ulama engkau. Dekat negeri Baghdad. Negeri Baghdad ni, kalau cerita negeri Baghdad ni, dulu banyak alim ulama, banyak wali Allah di negeri Baghdad ni. Yang tempat Saddam Hussein tu, tuan-tuan, negeri Baghdad. Kata pendeta Yahudi ni, aku nak berdebat dengan ulama-ulama engkau dengan bahasa isyarat. Kalau ulama engkau boleh jawab, aku masuk Islam. Orang dulu, ulama-ulama dulu, kalau baju dia macam ni, tu tandanya ulama kecil. Kalau baju dia besar, nampak bawah tu besar, tengok-tengok dekat tanah Arab ada yang jubah besar-besar tu, itu ulama besar, ilmu banyak. Tengok dalam ni, ada tak baju besar-besar sikit?
Kalau ada orang alim maka sultan pun mengarahkan semua pengawal-pengawal istana, tolong maklumkan semua ulama-ulama aku dekat negeri aku, bagian masa, tarikhnya, hari bulannya, semua kena berhimpun di satu dataran. Contoh kalau kita di Malaysia ni di dataran Merdeka, kena berhimpun. Ada seorang pendeta Yahudi nak berdebat dengan kalian. Kalau kamu boleh jawab, selesailah. Kalau tak boleh jawab, ulama yang tak boleh jawab akan dipancung kepala mereka. Maka dia siap semua pemancung. Sampailah masa debat, sampai masa dah. Pendeta Yahudi ni, dia berdiri di atas satu mimbar. Dia pegang satu tongkat. Seorang penggembala kambing ni, penggembala kambing yang bertakwa, dia suka baca Quran, suka berzikir. Dia duduk di atas bukit. Tuan-tuan, dia tengok dekat bawah ni ada orang berhimpun, ramai orang berhimpun dengan ulama-ulama. Maka dia pun turun. Dia tanya dengan seorang ulama, wahai ulama, ada apa ni himpun-himpun ramai-ramai ni, ada apa ni? Kata ulama ni, kau nampak dah tu, pendeta Yahudi nak berdebat dengan kami, tapi dengan bahasa isyarat. Kalau kami boleh jawab, dia masuk Islam. Kalau kami tak boleh jawab, kami kena pancung. Nampak pemancung dah siap dah, sultan dah siap dah. Kami nak jawab macam mana, sebab dia nak tanya bahasa isyarat. Kalau aku ceramah bahasa isyarat, tuan-tuan faham? Kalau itu faham Tu kata pemuda yang soleh ni, macam ni lah ulama, izinkan aku jawab. Tapi sebelum aku nak jawab, aku nak semayang dulu 2 rakaat. Lepas tu tuan-tuan ada masalah apa-apa, mengadu dengan Allah. Contoh nak kahwin lebih lagi, nak kahwin satu lagi, mengadu dengan Allah. Malam-malam berdoa, tak payah minta dengan bini sampai kiamat dia tak bagi. Malam-malam doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lembutkanlah hati bini aku nak kahwin lagi. Aku ni duit banyak dah, tak tahu nak buat apa, asyik beli motor, konvoi motor je, ya Allah. Asyik pergi kedai buah, ya Allah. Minta dengan Allah malam. Bini pun malam doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah bagi suami aku kahwin lagi. Itu pembohong, penipu. Suami doa, bini doa, yang doa angkat tutup, doa angkat tutup, sampai sekarang tak kahwin. Kita ringkaskan cerita. Pemuda dia dah habis semayang, pendeta Yahudi ni dia berdiri di atas mimbar. Maka dah nak mula debat nak mula dah, tuan-tuan. Sebenarnya pendeta Yahudi ni dia berdiri, tuan-tuan, tapi aku tak nak berdiri. Anak aku duduk atas paha aku ni, tuan-tuan. Pendeta Yahudi ni dia tunjuk macam ni. Macam ni. Penggala kami ni jawab, tuan-tuan nak faham tak nak faham, sudah nasib lah. Bahasa isyarat. Pendeta Yahudi buat lagi. Sebab kanjat. Macam mana pergi perang. Kalau kami tunjuk. Betul ke tidak? Orang pelik ulama pelik Tunjuk 1, tunjuk 2, tunjuk 5, tunjuk 6. Betul apa barang? Pendeta Yahudi ni dia ambil tongkat, dia pusing, dia khamtak di bumi. Mula kami tunjuk. Tunjuk penumbuk. Dia turun daripada mimbar mengucap, la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terpinga-pinga orang. Tunjuk 1, tunjuk 2, tunjuk 5, tunjuk 6, tunjuk penumbuk masuk Islam. Tengok orang pakai seluar pendek, jogging-jogging, tunjuk penumbuk. Dia tutup aurat. Boleh? Kita kena baling dengan batu bagi kita bukan wali Allah, kita kuali. Faham? Panggil pendeta Yahudi. Kau tunjuk 1 tu apa dia? Sultan tanya. Aku tunjuk 1, aku nak masuk Islam. Aku mengucap kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kata kepala kambing, la, tidak, kena 2 Dia tunjuk 2, kena wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila aku nak masuk Islam, aku ikut rukun Islam yang 5 je. Kata penggala kambing, la, tidak, kena ikut dengan rukun iman. Nah, dia tunjuk 6. Aku tanya penggala kambing, Allah jadikan langit dan bumi. Tu penggala kambing tunjuk penumbuk dengan kudrah Allah. Tengok Islam. Panggil penggala kambing. Wahai penggala kambing, pendeta Yahudi tunjuk 1, kau tunjuk 2, apa cerita? Dia tunjuk 1, aku ingat nak kambing aku sekor.
Aku kata kalau seekor mana boleh. Kalau kambing jantan tu mana boleh, kena 2 ekor kan kambing betina. Aku tunjuk 2. Bila aku dah tunjuk 2, dia tunjuk 5. Nak 5 ekor pula. Aku bagilah 6 ekor. Mungkin nak buat kenduri kot, aku bagi 6 ekor. Bila aku dah bagi 6 ekor, dia tunjuk macam nak satu kandang. Ni satu kandang ni. Nampak tuan-tuan, tunjuk penumbuk pun dia boleh masuk Islam. Ini dikatakan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup tuan-tuan, cukup dah sejam Tuan-tuan satu kan tengok dekat media sosial tentang kasri kejam. Tapi hati-hati kalau beli di media sosial. Sekarang ni penipuan banyak. Orang boleh jual nama ulama, orang boleh jual nama video ustaz ni, dan dia boleh jual. Dia cakap kasri kejang ni, kalau tuan-tuan belilah yang asli, dia kasri kejang ni dia 2 warna. Tuan-tuan jangan kena tipu. Kasri kejang ni kalau dia belahkan, dia dekat Rusia ni, dia kejang sini tak ada. Di luar negara, Mesir, Rusia, Nepal, dia belah-belah sana, semua belah-belah sana. Turki ada, dia duduk di tepi gunung. Dalam 100 ekor dia ada 7-8 ekor yang kasuri kijang yang betina yang bertaring akan mengeluarkan kasuri. Dia bonjok bawah pokok dia. Bila dia belah, aku sebelum kasuri kijang ni sebelum aku jual, aku dah buat kajian. Dan aku ada benda dia bonjok dan kami ada dan kami buat kajian. Dia belah kasuri ni, dia jemur. Bila jemur, dia mengeluarkan minyak. Minyak kasuri ni dia akan mengeluarkan minyak dia 2 warna ya, warna hitam, warna kuning. Putih bukan kasuri kijang. Tuan-tuan, kena tahu, jangan kena tipu. Lagi kasri kejang ni, kalau tuan-tuan cari beli ke di mana-mana, bau dia warna hitam ke warna kuning, bau tetap sama macam ni bau dia. Dia tidak akan lain bau. Lagi kasri kejang ni kalau tuan-tuan hidup, dia menenangkan jiwa. Dia mencerdikkan akal. Dia menurunkan sifat pandai-pandai. Ni kelebihan kasri kejang. Dan kalau tuan-tuan hidup, dia seronok, memang seronok. Ini kelebihan kasih kejang. Tapi kalau tuan-tuan hidup, tuan-tuan rasa tak serati. Tuan-tuan rasa macam bau busuk. Ada macam tak kena. Ada something wrong dalam tubuh. Ulama beritahu, hidu je dan taruh dalam air buat mandi. Kalau tak baik juga, ulama berpesan, pergilah jumpa ustaz yang mahir tentang pengubatan ruqyah, berubatlah tuan-tuan. Sebab kasih kejang ni dia boleh detect. Ini kelebihan kasih kejang. Tapi kalau orang ada gangguan, ada sihir ke saka ke ada apa dalam badannya, dia tak boleh duduk orang yang ada kasri kejang. Ni kelebihan kasri kejang, tuan-tuan. Kalau dalam rumah tuan-tuan taruh dalam air, tuan-tuan spray, dia menghindar binatang berbisa. Termasuklah cicak, tikus, lipan, tak suka bau ni. Kalau tuan-tuan badan sakit masuk air mandi. Kalau batuk je dia dah. Kalau anak malam nangis, siapa kau ubun? Baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dekat ubun. Jadi anak soleh. Tuan-tuan, kelebihan kasri kejang. Adalah hadis dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar. Di antara minyak yang Nabi suka pakai. Tuan-tuan, Nabi suka pakai minyak kasri kejang. Dan carilah, rujuklah ada hadis mana memang Nabi suka kasri kejang. Ada kat luar, boleh ambil seorang satu. Tuan-tuan ambil Aku tahu tuan-tuan tak ada duit. Ambil ambil. Tapi dengar sampai habis, jangan ambil dulu, tunggu dulu. Ini ubat mata ruqyah air Zam-Zam. Ni air Zam-Zam. Bukan air kowe, air Zam-Zam. Dan dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali dalam ni, dan ayat-ayat ruqyah. Tuan-tuan tengok sendiri, aku dah berumur, bukan muda lagi tuan-tuan, tapi aku tak kecil mata. Inilah amalan aku. Titik satu hari 4 kali, pagi, tengah hari, petang, dan malam sebelum tidur, bangun tidur. Tapi bila titik, mata kita pedih. Pedih tu kenapa? Ayat Quran. Bukan pedih sebab apa? Tak ada masalah apa pun. Air Zam-Zam tuan-tuan, Kalau tuan-tuan beramal, insya-Allah siapa pakai kacamata pun Allah angkat penyakit dia, tuan-tuan. Bapak mentua aku sendiri dulu pakai kacamata, sekarang tak pakai kacamata. Ada seorang nenek berumur 80 tahun. Ustaz, saya tengok Quran tak boleh, tak nampak. Dia titik, alhamdulillah dah boleh tengok Quran. Ni kelebihan ubat mata ruqyah air Zam-Zam. Tuan-tuan, ada kat luar boleh ambil. Lagi kalau tuan-tuan pergi pekan, pergi kedai, jalan dengan bini tuan-tuan sebelah tak nampak, asal nampak bini orang titik. Buat tuan-tuan. Tuan-tuan tak nampak bini orang lain, tuan-tuan nampak bini tuan-tuan. Ada. Tuan-tuan boleh ambil kat luar salah satu, Ambil, jangan tak ambil. Lagi satu, sekarang ni zaman penyakit. Zaman Covid lah, zaman itulah, zaman inilah. Padahal dunia dah dekat dengan kiamat. Tuan-tuan, Nabi cakap dah, habatus sauda ubat segala penyakit. Aku dah berumur tuan-tuan, tapi alhamdulillah kecil manis tak ada. Pening-pening tu biasalah, demam tu biasalah tuan-tuan. Darah tinggi tak ada, sakit gaul tak ada, tuan-tuan,
Alhamdulillah, jantung kuat, ya. Amalan ni sebab Nabi cakap dah, abad sodak ubat segala penyakit. Titik ada dalam mulut dan boleh sapu di luar. Ada luka ke kudis ke titik je. Baru ni anak aku ni dia kena kaca. Darah keluar. Aku fikir macam mana nak berhentikan darah ni. Teringat pesan hadis Nabi, abad sodak ubat segala penyakit, aku buka, aku titikkan dekat tangan dia. Berhenti darah. Tuan-tuan kena ada kat rumah. Sebab sahabat Nabi ni, Nabi sendiri pun dalam rumah yang tak, dia dalam rumah mereka madu lebah ada, habatus sauda ada, buah kurma ada, air zam-zam ada. Kalau kita ada benda-benda ni, itu tanda kita sayangkan Nabi, cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ambil dekat luar seorang satu, tapi dah ambil bayar. Jangan ambil belah, aku kerja orang. Faham ya? Sebab kami cari dana sekolah, sambil ceramah cari dana sekolah. Tu ada tabung madrasah nanti kan? Tuan-tuan infaklah tabung tu. Bukan untuk aku, untuk anak bagi aku. Sebab apa setiap aku Jumaat, aku memang bagi dia orang duit. Seorang RM10, seorang RM20, ibu tunggal seorang RM100. Itu duit tuan-tuan lah. Tuan-tuan bagi aku simpan. Bila cukup aku bagi. Tuan-tuan. Ya, seorang RM200, mu'allak, ibu tunggal. Orang gila pun kami bagi duit. Tuan-tuan, aku bawa tuan-tuan tanyalah anak aku. Yang ikut tadi menantu. Tadi imam, tadi siapa imam? Suara dia sedap macam suara menantu aku. Menantu aku dia seorang, kerja buat jais di Masjid Shah Alam. Suara dia sama. Tadi aku datang, aku ingat menantu aku tadi rupanya orang lain. Ya. Suara dia sama macam menantu aku. Ya. Baiklah, rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak. Seandainya terkasar bahasa, ya, tersinggung, ayat Quran ada salah, hukum Allah ada tersasar, tolonglah perbetulkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Baiklah, kita tutupkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa 'alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.